Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari. Jadi dalam bab wuduk lagi dah. Okey, syahadan. Kita sambung muka surat 64. Bagi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 bagi ke 9 dah. Syahadan. Jikalau berniat seorang pada wuduknya akan menyejukkan badan atau menghilangkan daki serta niat wuduk yang kebilangan daripada segala niat yang tersebut itu, seperti bahawa dihadirkannya niat wuduk yang kebilangan serta niat menyejukkan badan tubuh badan atau menghilangkan daki, nescaya memadailah akan dia, dikarenakan sejuk badan dan hilang daki itu hasil ia dengan wuduknya. Tak apalah dia kata boleh niat capu. So niat untuk semaya, selagi nak suruh sejuk badan boleh juga dah. Dan jika tiada diniatkan sekalipun, dan jika diniatkannya pada wuduk akan semata-mata kerana menyejukkan badan atau menghilangkan daki, jua tiada serta dengan niat wuduk yang kebilangan, maka tiadalah sah wuduknya. Tak usah lah wuduk kalau niat wuduknya tak ada. Niat ibadah wuduk lah. Tapi niat sejuk badan saja, walaupun anggota serupa dengan anggota wuduknya basuh lah. Tak kira wuduk lah. Kerana tidak niat wuduk lah. Dan jika diniatkannya akan menyejukkan badan atau menghilangkan daki jua pada pertengahan wuduknya, maka disyaratkan bahawa hendaklah ingat ia akan niat wuduknya pada ketika itu. Dari kerana jika tiada ingat ia akan dia pada ketika itu, nescaya tiadalah sah barang yang dibasuhnya kemudian daripada niat yang tersebut itu, kerana diperoleh sarf yang menolakkan niat, maka hendaklah diulanginya membasuh dia serta niat wuduk. Kalau tengah-tengah jalan tu terniat nak sejuk badan, jadi kena ingat mula aku dah wuduk ni lah. Bukan sejuk badan, matlamat utamanya wuduk. Jadi sejuk badan tu sambil-sambil tu tak apalah. Kita sama baca rum ini. Kalau seorang berniat dalam wuduknya untuk menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki, ia sesuai dengan niat yang disebutkan di atas. Itu niat wuduk lah. Seperti dihadirkannya dalam hatinya niat mengangkat hadas dan niat menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki serentak maka memadailah wuduknya kerana menyejukkan tubuh dan menghilangkan daki dapat dilaksanakan dengan wuduk sekalipun tidak diniatkan. Kalau kita tak niat nak sejuk tubuh nak sejuk tubuh badan kita tak niat, ya automatik jadi sejuk juga sebab nak kena air dah. Dan jika diniatkan dengan wuduknya dalam wuduknya semata-mata untuk menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki, tidak disertai dengan niat yang diterangkan di atas, maka wuduknya tidak sah. Tapi kalau niat dengan niat yang diterangkan di atas, maka wuduknya jika diniatkan wuduknya semata untuk sejuk tubuh atau hilang daki, tidak disertai dengan niat wuduk dah. Niat wuduk yang diterangkan atas, maka wuduknya tidaklah sah dah. Itu jelas lah maksud niat sejuk tubuh dah. Tapi kalau niat menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki pada pertengahan wuduk, niat mula bukan niat macam tadi, niat ambil wuduk bila-bila tu nak sejuk tubuh, tak apa, beres, selesai dah tu dah. Ni langsung ambil semai mula tu, tidaklah niat nak sejuk tubuh niat wuduk sambil nak sejuk tubuh. Dia tengah-tengah jalan tu nak sejuk tubuh mikir. Dia kata mikir nak sejuk tubuh dah. Tapi kalau niat menyejukkan tubuh atau menghilangkan daki pada pertengahan wuduk ataupun nak suci tangan ke, nak suci kaki kan, kaki jemaah dah. Kalau dia ingat akan niat wuduk pada ketika itu, maka wuduknya sesah. Tapi ada aku niat ni sambil-sambil sejuk ataupun sambil-sambil hilang daki cemah dah. Maka wuduknya sah lagi lah. Tapi kalau dia tidak ingat niat wuduk ketika itu, ketika dia basuh anggota hak selebihnya, hak ingat nak basuh tangan ke kaki dah, pada ketika itu maka wuduknya sah. Wuduk ketika itu maka tidak sah apa yang basuhnya sudah berniat. Berniat nak sejuk tubuh ke ataupun nak sejuk tangan ke ataupun nak hilang daki ke, tak jadi anggota hak kita isal tukar niat dah. Kerana niatnya sudah berpindah, sarah berpindah dah, maka hendaklah diulangi lagi membasuh serta berniat wuduk dah. Jadi hak benda tukar niat tu membasuh hak lain, bukan dah start dari awal dah.
Tak boleh tukar niat dah. Gitulah. Dan ikhtilaf berbeza pandangan di kalangan ulama ni pada orang yang menyekutukan antara ibadah dan yang lainnya, adakah diberi pahala atasnya? Ia atasnya atau tiada pahala. Kata Ibn Abdul Salam, tiada diberi pahala atasnya atas itlak, yakni sama ada terbanyak ba'is akhirat atau tiada dah. So, itu pendapat Syekh Ibn Abdul Salam dia. Ya, dan kata Imam Ghazali pula diberi pahalanya atas jika terbanyak ba'is akhirat, dan jika tiada maka tiada diberi pahala ia atasnya. Inilah yang diiktimadkan Syekh Ramli dalam Nihayah. Yang ini pakai pendapat Imam Ghazali. Dan hasil yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfatul Muhtahiyah Syarah Minhajul Tabin dan lainnya dah, bahawa orang yang dimaksud ibadah itu diberi pahala ia atas sekadar qasadnya, niatnya. Dan jika disekutukannya ibadah itu dengan pekerjaan yang lain daripada riya, sekalipun sama terbanyak qasad ibadah daripada yang lain pada yang lainnya bersamaan. Okay, kita baca dulu dah. Para ulama berbeza pendapat lah tentang menghimpunkan ibadah dengan perbuatan lain yang bukan ibadah. Adakah diberi pahala ataupun tidak? Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam berkata tidak diberi pahala baik motif qasad akhiratnya lebih banyak ataupun kurang. Abdul Salam capu tak boleh rasa dah. Sultan ulama ni Izzuddin Ibn Abdul Salam ni. Dan Imam Ghazali berkata diberi pahala jika motif akhirnya lebih banyak. Dan jika kurang maka tidak diberi pahala. Imam Ghazali kata jika motif akhirnya lebih banyak, jika kurang maka tidak diberi pahala. Ya. Akak pendapat ini dipegangi oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah. Kesimpulannya dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah dan lainnya. Bahawa orang yang menghimpunkan niat beribadah dengan bukan ibadah diberi pahala sesuai dengan qadar qasadnya, qadar niatnya tu. Dan jika digabungkannya ibadah dengan pekerjaan lain sekalipun dengan riak, baik banyak qasad ibadah dari qasad yang lainnya atau sama, tak kira. Boleh berdasarkan persentif dia ingat. Ni ikhlas dia dah. Bukan tak boleh rasa dah. Mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dah. Okay, habis itu. Okay, syahadan. Jikalau mengambil wuduk seorang pada tepi sungai, umpamanya dan telah dibasuhnya sekalian anggota wuduknya, melainkan kedua kakinya jua, yang belum dibasuhnya, maka tiba-tiba jatuh ia ke dalam sungai, maka terbasuhlah kedua kakinya, tiadalah terangkat hadasnya. Yang pada kedua kakinya, melainkan apabila ingat ia akan niat pada ketika itu. Kerana terbasuh kakinya itu tiada dengan fi'al perbuatannya, bersalahan jika dibasuhnya akan dia. Terangkatlah hadasnya dan jika tiada ingat akan niat pada ketika itu sekalipun. Dan demikian lagi jika berdiri seorang dalam air mengambil wuduk, ia dan dibasuhnya sekalian anggota wuduknya, melainkan yang tinggal kedua kakinya sahaja yang di dalam air itu. Jua maka keluar ia daripada air itu serta lalainya tiada ada qasadnya membasuh kakinya ketika berjalan keluar itu, nescaya tiadalah terangkat hadas kedua kakinya. Bersalahan jika dikosadnya diniatkannya membasuh kakinya ketika ia berjalan itu, maka terangkatlah hadasnya kedua kakinya. Dan jika tiada ia ingat akan niat sekalipun, tapi niat simbur tiada memutuskan ia akan hukum niat yang terdahulu. Dan jika ada ia sudah putus sekalipun kerana bahawasanya niat simbur itu dikehendaki padanya kerana maslahat memelihara akan air wuduk, umpamanya daripada musta'mal. Kita baca tu sikit. Ya, jadi jika seorang mengambil wuduk di pinggir sungai dah, tepi sungai dah, telah dibasuhnya semua anggota wuduknya selain dari kedua kakinya masih berada dalam air. Maka tiba-tiba terjatuh ia ke dalam air dan kedua kakinya dibasah. Duduk tepi pinggir tak. Tiba-tiba nak sembah itu jatuh dalam air tak. Tadi basuh kakinya. Maka tidak terangkat hadas dari kedua kakinya lagi. Melainkan boleh ingat akan niat ketika itu dah. Niat nak basuh kaki dah. Bila dia tertuju dia basuh kaki lah. Dah. Jadi basuh dah. Kerana basahnya kaki bukan kerana perbuatannya, bukan kerana niatnya, tak sengaja dah.
Berbeza kalau dibasuhnya sendiri, maka terangkatlah hadas dari kedua kakinya sekalipun jika ia tidak ingat berniat ketika itu. Tapi kalau dia basuh kaki sendiri, dah ambil air kau je gonyah nak. Dah. Jika tak niat pun ketika itu, kira jadi wuduk dah. Sebenarnya niat tu je tak buat tak jadi ogil dah dah. Ataupun apa panggil orang yang mengegar tu barulah kita kata tak niat. Bila orang tu buat, dia kata tak niat tu ngarut memang pun niat baru je buat dah. Dah niat ni benda hak je biasa buat tu, biasa basuh kaki je akan buatlah. Niat dah tu dah. Tak usah subahlah. Demikian juga jika seorang berdiri dalam air sambil mengambil wuduk. Dibasuhnya semua anggota wuduknya selain dari kedua kakinya yang masih terendam dalam air lagi. Lalu ia keluar dari air, keluar daripada air dan lupa berniat. Niat nak basuh kaki lah. Dan tidak pula dikosaknya, diniatkannya dah. Membasuhkan kaki ketika keluar dari air itu dah. Bila jalan naik tu kalau niat basuh kaki tak apalah, dia tak niat dah. Tak ingat terus dah. Maka tidaklah terangkat hadas dari kedua kakinya. Tak terangkat lagi. Kena basuh mula dah. Tak jadi kaki dia sajalah. Meninggal dah. Berbeza kalau dikosakkan, diniatkan membasuhnya ketika keluar dari air. Maka terangkatlah hadas dari kedua kakinya sekalipun jika lupa berniat. Jadi kosak berbasuh. Niat dah tu kau basuh. Ke apa basuh anggota wuduk kan? Tapi kata tak niat. Nak basuh tu niat berwuduk lah dah. Basuh tu sendiri sebahagian daripada perbuatan wuduk dah. Basuh kaki dah dalam wuduk. Mestilah niat wuduk dah. Pada dah benar dah. Walaupun tak niat, kata tak niat pun dah. Tapi kalau disiram tidaklah memutuskan hukum niatnya terdahulu sekalipun. Nampaknya terputus kerana niat menyiram dimasukkan untuk melihara air wuduk dan air musta'mal. Tak tahulah, yang penting lah. Sirai ke apa yang pentingnya, basuh lah dah. Niat nak basuh tu basuh. Kita sambung lah. Sekat tu. Dan tiada sah wuduk seorang atas qaul yang mu'tamad jika diniatkannya pada wuduknya mengharuskan barang yang disunatkan padanya wuduk. Seperti membaca Quran atau hadis atau ilmu syar'i atau ilmu alat baginya, dan seperti masuk ke dalam masjid dan ziarah kubur dan menanggung kitab ilmu syara' dan mendengar hadis dan fiqh dan ketika marah dan menanggung mayat dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang disebutkan yang disunatkan padanya wuduknya, maka tidaklah sah wuduk dengan niat mengharuskan sesuatu daripada sekalian yang tersebut. Itu seperti dikatakan pada lafaz niatnya. Nama itu istibahat qiraatul Quran. Artinya sahaja aku mengharuskan membaca Quran dari kerana sekalian yang tersebut itu diharuskan serta hadis, maka tiadalah mengandung kosak yang tersebut itu akan kosak mengangkatkan hadas. Tapi jika niatkan akan yang tersebut itu serta niat yang kebilangan seperti dikatakan nawaitul wuduk li qiraatul Quran, artinya sahaja aku mengangkat ke hadas kerana membaca Quran, dia sah lah wuduknya dah. Bukan sahaja ke berwuduk ni nak. Ada niat disebut wuduk tak apalah jadi berlaku. Masalah tu kali sebut tak boleh kata istinawatu istibahatul qiraatul Quran. Sahaja aku niat untuk membolehkan aku baca Quran dah. Dan demikian lagi tidak sah wuduk dengan tiada khilaf jika diniatkannya mengharuskan barang yang tiada disunatkan padanya wuduk. Seperti mengunjung ibu dan bapa dan mengunjung orang yang datang daripada berpergian dan mengiringkan jenazah dan keluar kerana pergi berpergian dan akad nikah dan puasa dan memakai pakaian dan masuk ke dalam pekan, dan jika diniatkannya dengan wuduknya semuanya pada tempat najasah yang tiada dimaafkan, saya tiadalah sah wuduknya kerana ia bermain-main jua. Masalah bermain-main dah. Dan jikalau diniatkan pada wuduknya mengharuskan membaca Quran, maka memadai, dan jika tiada memadai maka mengharuskan sembahyang, nescaya tiada ilah memadai yang demikian itu. Bersalahan dengan barang yang jikalau diniatkannya dengan harta yang dikeluarkannya akan zakat hartanya yang gaib jika ada ia selamat, dan jika tiada maka akan zakat. Tanya yang hadir dalam negeri maka iaitu memadai jua. Lepas kita baca deh harum ni.
Jadi menurut satu pendapat yang dipegangi, tidak sah niat kalau diniatkan dalam wuduknya untuk memperbolehkan sesuatu yang disunatkan seperti membaca Quran sahajalah, membaca hadis saja atau ilmu agama yang lainnya, atau ilmu yang dipergunakan dan perdalamkan ilmu agama, juga seperti masuk ke masjid, ziarah ke kubur, membaca buku agama atau mendengar orang baca hadis, dan fiqh, atau ketika marah, membawa jenazah dan sebagainya. Jadi perbuatan yang disunatkan berwuduk. Maka tidak sah wuduknya dengan niat tidak sah wuduknya dengan niat perbolehkan perbuatan itu seperti lafaz niatnya nawaitu istibahata qiraatul Quran. Sengaja aku memperbolehkan membaca Al-Quran. Sekat tu niat je, tak ada wuduk. Nawaitu wuduk tak ada, saja aku wuduk tu. Tapi saja aku buat perkara yang boleh memperbolehkan baca Quran. Kerana membaca Quran boleh saja bagi orang yang berhadas sekalipun ya. Maka qasad yang seperti itu tidak mengandungi qasad mengangkat hadas. Tapi kalau diniatkan seperti niat di atas, ditambah lagi dengan semestinya dalam berwuduk seperti nawatul wuduk ali qiraatul Quran. Sengaja aku mengangkat hadas tepuk wuduk kerana baca Quran, maka sahlah niat wuduknya. Sebenarnya benda ni detail. Niat ni benda telitah. Dan kita tahu, inilah anggota wuduk dah. Kita baca, automatik lah kita niat wuduk. Tak payah detail sangat kalau kira dah jadi was-was dah. Jadi sebenarnya benda tu niat dah. Benda tak niat, benda kita tak sengaja sungguh, kita ngegar tu barulah kita tak niat dah. Tapi kita tahulah, kita wuduk tu kita buat gini. Kalau kita basuh dengan ikut kaedah dia tu, basuh muka dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, telinga, kaki ke apa tu. Itu orang demikian, orang tahu dah tu wuduk dah. Tak ada orang buat tu kerana tak khabar, kecuali ngegar sungguh, barulah ya dah. Telah disepakati tidak sah wuduk jika diniatkan perbolehkan sesuatu yang disunatkan berwuduk seperti mengunjungi ibu bapa. Yang tidak disunatkan berwuduk ni sana tidak sah. Seperti mengunjungi ibu bapa, mengunjungi orang yang baru datang berpergian, mengiringi jenazah, berangkat berpergian, akad nikah, puasa, memakai pakaian dan masuk ke dalam pasar, dan jika diniatkan dalam wuduknya akan bersolat di tempat yang najis yang tidak dimaafkan. Tak boleh semaya di tempat najis. Ini niat nak pergi ambil semaya ni, nak pergi semaya tempat najis ni. Maka juga tidak sah wuduknya kerana ia bermain-main. Ni main agama lah, bahaya ni main agama dah. Dia pisah buat benda hak tak boleh. Tapi guna kaedah agama dah. Apa macam jauh habis semaya tapi niat nak semaya tempat najis. Jika diniatkan dalam wuduknya memperbolehkan baca Quran, maka cukuplah. Tapi kalau dia wuduk nak suruh boleh baca Quran, cukuplah. Dan jika tidak memadai dalam memperbolehkan solat, maka tidaklah memadai dengan niat yang seperti itu. Ginilah cerita pun kita cerita sebelum ni lah. Kalau niat besar, ia akan masuk kecil. Kalau niat wuduk saja, okey barah. Belum semua boleh. Kalau niat nak semaya, niat ambil wuduk ni nak semaya, automatik lah semaya sunat, wajib, baca Quran habis boleh berlaku lah. Gitulah kira lah. Ayat bicara ni perkara detail. Kita kira keadaan asal kita ambil semaya ni, kita kapur biasa ni tidak memikir nak baca Quran saja. Nak boleh berlaku. Dan kebiasaan kita gitu kan tak timbul was-was ni. Jangan kita mengaji sampai jadi was-was. Tak kena mengaji, tak betul cara mengaji, salah faham dah. Keadanya kita lagi mudah faham, lagi mudah hilang was-was. Lagi jadi mudah kita beramal dah. Kalau kita jadi payah mengaji fiqh ni jadi kau payah tu bukan mengaji betul tu. Tok guru tak betul ke? Kita tak faham salah tok guru aja. Tok guru aja betul dah kita faham ngaku. Faham cara payah nah. Macam ni lah cerita payah-payah setamana pun kena faham cara mudah dah. Kena faham niat tu bagi mudah. Tok guru nak pandai lah tu. Berbeza dengan niatnya mulakan zakat hartanya yang masih belum di tangannya lagi. Jika harta itu masih utuh, sahlah niatnya. Dan jika harta itu telah habis, maka berlaku untuk harta yang ada. Dia kira bayang untuk harta yang ada lah. Gitu. Jadi hartanya zakat ni sebenarnya kita memiliki lah. Anggapan kita orang bayar hutang kita. Kita pun kira hutang. Orang tak bayar hutang kita kira harta kita lagi dah. Gitulah kita bayar hutang tu. Kita bayar zakat tu. Sah tak sah? Sah lagi lah. Dah. Walaupun kita tak miliki lagi dah. Tidak benar-benar miliki, takut dia tak bayar dah. Jadi boleh dia mati ke hilang, tak tahan tak bayar hutang, hilang dah. Tuan. Jadi sebenarnya, macam kita tidak memiliki semula lah. Tu ada perbahasan lah. Ada setengah tu. Lah. Dia kira bayar harta untuk harta lebih-lebih ataupun untuk tak ada lah. Dan sebagainya lah. Jadi hak tu tak wajib lah. Tadi nak kan muka hilang, tak tahan mana dah. Dengan anggapan dia boleh bayar dan kita tuan tu boleh berhak semula, barulah. Itu dah, barulah kita kata
Tu aja berhak lah. Tu asal aja berhak. Okey, bermula perbezaan. Perbezaan yang demikian itu bahasanya. Okey, bermula perbezaan yang demikian itu bahasanya wuduk itu ibadah badan. Dan zakat itu ibadah harta. Maka ibadah badan itu terlebih picik. Picik kerana tiada menerima, ia akan niabah bersalahan dengan ibadah harta. Inilah yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam Syarah Ubab dan Nihayah. Dan jikalau tersalam setengah anggota orang yang telah berniat wuduk atau mandi dengan sebab gugur ke dalam air atau basuh akan anggotanya oleh orang yang lain, padahal adalah niatnya pada kedua masalah itu putus. Jadi ingat, dia akan niat pada ketika itu nescaya tiadalah memadai akan dia yang demikian itu kerana ketidakkan perbuatannya serta niatnya tak ada. Dan jikalau jatuh akan dia oleh orang yang lain ke dalam sungai dengan digagahi, dipaksa, maka berniat ia dalam air itu mengangkat ke hadas, nescaya sahlah wuduknya. Orang tahu dia, walaupun ke perbuatan dia niat dia. Tok lain di sungai ke apa, dia pun niat ambil wuduk ataupun mandi sunat dia. Rata seluruh tubuh jadilah. Ataupun sekali tahu tu, rata anggota wuduk tu, dia kira sahlah wuduknya walaupun apa macam tidak serentak dia. Kira dia kita masuk lain, kita niat basuh. Ni saya berwuduk kerana Allah Taala. Rata belakang dia pasal kita masuk dalam air ke. Rata muka kaki kangen habis dia rata. Termasuklah kaki, tak payah gosok pun tetap sah mengikut mazhab kita lah. Mazhab Maliki tu dia kena gosok, kita tak payah gosok, tak apa dah. Okey, perbezaan bahawa wuduk termasuk ibadah badaniah. Ia ada bincang bab badaniah dengan ibadah maliyah dia, harta. Sedangkan zakat termasuk ibadah maliyah harta. Ibadah badaniah tidak dapat diwakil kepada orang lain, sedangkan ibadah maliyah mesti dapat diwakil kepada orang lain. Gitu dia kata dah. Tu ada perbincangan tu nak semaya, nak sedekah semaya, pahala semaya ke? Ada bincang tak boleh lah secara umum dah. Masak kita paling keras mentai dah. Sepatutnya setengah ni semaya hadiah pula bincang dah. Dia jauh lah sikit tu daripada masak semaya asal ni. Tak apalah, yang pentingnya ibadah badaniah ni secara asal ni tak boleh berwakil ke orang lain. Kita kena buat sendiri dah. Orang tu kena buat sendiri dah. Ibadah harta tu boleh. Orang tu sedekah, peniat nak beri pahala kita, ataupun kita sedekah nak beri pahala ketuk nenek kita, ataupun sahabat kita, boleh dah. Dan benda tu kira siapa lah jadi hak orang tu dah. Wakil kita, tu boleh. Tu ibadah harta dah. Tapi kalau ibadah badaniah ni ada perbincangan yang sengit lah di kalangan lama tu dah. Siapa tak siapa pahala dah. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Ubab dan juga Syekh Ramli dalam Nihayah. Gitulah. Boleh wakil kawan lain lah. Sedangkan ibadah maliyah boleh wakil kawan lain lah. Kalau sebahagian anggota orang yang telah berniat berwuduk atau mandi wajib tercebur ke dalam air, terkena siraman orang lain lah, ataupun kena sirai kawan lain lah. Orang jauh, nak jauh orang lah. Ataupun masuk dalam air dah. Padahal niat wuduk dan mandinya telah terputus dan ia terlupa berniat ketika itu, maka telah memadai cara seperti itu. Kerana terjadinya bukan dengan perbuatan sendiri dan niat tidak berbarengan dengan kejadian itu. Tapi kalau tak niat, masa orang tengah jauh dia ataupun masuk dalam air, tak jadilah. Tapi kalau masuk tu, dia niat nak ambil wuduk atau mandi wajib atau mandi sunat, jadilah lah. Orang jauh dia, bukan dia buat. Orang lain tak jauh dia, tapi dia niat. Kalau jatuhkan orang ke dalam sungai dengan dipaksa sekalipun, lalu dia berniat dalam air untuk mengangkat hadas, maka sahlah wuduknya dah. Nak tuhuk orang dari sungai dah. Nak khianat orang dah, tuhuk dari sungai dah. Gua bebok dah. Jadi tuhuk dari sungai, dia pun bila jatuh dari sungai nak tuhuk ke dalam niat ambil semailah lah. Seluruh anggota tubuh aku ni kira basuh dah. Bila jatuh dari air ni, niat gitu dah. Lepas tu masuk air, niat ni basuh dah sekaligus. Anggota wuduk sekaligus serentak. Tak apa dah. Tubik tu ada boleh semaya lalu dah. Dia biasa jajah dah. Wajib menyertakan niat, yang ini menyertakan niat pada permulaan membasuh muka. Okey, habis kita baca. Okey, baru kita baca bab. Okey, syahdan. Wajib maqaranahkan niat artinya menyertakan dengan permulaan membasuh muka, sama ada permulaan membasuh itu pada pihak yang terkanan, terke atas, atau daripada muka, atau yang ke bawah, atau pihak kanan atau kiri, supaya kebilangan sekali basuhnya tiada berkehendak kepada menghalangi setengahnya dari kerana jika tiada dipesertakan niat dengan permulaan membasuh dia seperti disertakannya akan niat dengan pertengahan membasuh, umpamanya saya madailah
niatnya tetapi basuh yang terdahulu daripada niat itu sia-sia jua tiada kebilangan, maka wajib mengulangi dia. Dah. Dan tiada memadai menyertakan niat dengan sunat yang dahulu daripada wuduk seperti membasuh dua tapak tangan dan barang sebagainya, tetapi tempatnya jika putus niatnya dahulu daripada membasuh muka. Adapun jika kekal niatnya hingga membasuh mukanya, maka iaitulah yang terafdal supaya diberi pahala ia atas segala sunat wuduk yang didahulu daripadanya. Kerana segala sunat wuduk yang terdahulu daripadanya, jika sunyi ia daripada niat, tiadalah diberi ia pahala atasnya. Dan jikalau berserta niat wuduk dengan berkumur-kumur dan terbasuh sertanya suatu suku daripada muka seperti merah bibir, nescaya memadailah akan dia niat itu, dan jika putus ia kemudian sekalipun. Tetapi jika diniatkannya tak kala terbasuh suatu suku itu akan membasuh muka, nescaya kebilanganlah basuh suku itu, maka tiada berkehendak kepada mengulangi dia, dan tiada kebilangan berkumur-kumur itu daripada sunat wuduk, kerana tiada terdahulu ia daripada membasuh muka. Dan jika tiada diniatkan tak kala itu akan membasuh muka, hanya diniatkannya berkumur-kumur jua, maka tiadalah kebilangan basuh suku itu daripada fardu, kerana diperoleh saraf pertukaran akan wajib. Tukar niatlah akan wajib mengulangi basuh muka, suku ke muka dan itu. Tetapi kebilangan berkumur-kumur itu daripada sunat wuduk, kerana hajatuh ia terdahulu daripada membasuh muka. Okay, dah. Jadi wajib menyertakan niat, yang menyertakan niat pada permulaan basuh muka. Baik basuh itu dimulai dari pihak atas muka ataupun daripada pihak bawah pihak kanan ataupun pihak kiri, agar basuhannya meliputi seluruh mukanya dan ia tidak menginginkan mengulangi membasuh bahagian lain lagi. Jadi basuh muka tu start alik mana pun tak apa berlaku niat dah. Start daripada atas kiri kanan bawah pun boleh berlaku dah. Kalau niat dimulai pada permulaan basuh atau pada pertengahan membasuh, maka madailah niatnya dah. Tengah basuh muka ke apa. Namun basuhan yang terdahulu daripada niat tidaklah dianggap basuhan wuduk, kerana itu ia wajib mengulangi lagi basuhannya. Tidak memadai menyertakan niat pada permulaan perbuatan yang sunat yang dikerjakan terdahulu dari wuduk seperti membasuh telapak tangan, tapi tidak terputus sebelum membasuh muka, tidaklah mengapa. Namun ketika membasuh muka hendaknya disertakan niat wuduk. Itu berikut mazhab kita, basuh muka kena niat wuduk jugalah. Hak mula tu boleh nak start dah, tapi tak ada lagi lah. Kalau start ada niat wuduk tu, kena basuh muka kena niat pula dah. Adapun jika niat masih berlaku sampai membasuh muka, maka cara seperti itulah yang terafdal agar diberi pahala pada semua perbuatan sunat wuduk yang terdahulu dari membasuh muka. Kerana semua sunat wuduk yang terdahulu dari membasuh muka, jika terlepas dari niat tidak akan diberi pahala. Kali basuh mulut kau, mulut kau, basuh muka kau, basuh tangan kau, komo kau, basuh air lidu kau dah. Benda tu sunat berlaku sebelum membasuh muka. Kalau dia tak niat masa tu, tak boleh pahala lah dah. Sebenarnya tu benda tu detail sangat. Kita duk tunggu dah nak ambil semayang, automatik kita niat dah. Lainlah kita ni memang bukan tak sengaja basuh mulut. Biasanya memang niat nak semayang dah, automatik. Jadi hak start daripada awal pun niat dah. Bahkan kalau kita ikut mazhab lain kat, sebelum basuh muka pun start, sebelum basuh tangan sekalipun dah, automatik dah kita niat. Jadi tak ada masalah sekarang. Detail-detail ni kadang-kadang menjadikan kita was-was dah. Automatik dah. Jangan niat ni bagi mudah. Macam kita kan. Benda tu sangat mudah sehingga Nabi tak ajar detail dah. Tiba-tiba dah kitab fiqh mazhab ada detail sangat dah. Jadi soal lagi, dia bincang detail tak? Tak apalah bincang detail tu kalau dengan tok guru ajar suruh faham molek, tapi setengah tok guru pun jenis dia sendiri tak faham dah. Dan sekali menyebabkan anak murid jadi was-was pula dah. Tu tak usah dah kita dah. Okey. Lepas tu dia kata, dan kalau niat wuduk disertai dengan berkumur-kumur dari terbasuh sebahagian muka, maka niat tadi dianggap cukup sekalipun kemudian niat itu terputus. Niat masa start kumur dah. Tapi kalau diniatkan pada saat membasuh muka, maka cukuplah dianggap niat semenjak membasuh muka, dan berkumur-kumur dianggap sebagai fardu. Bukan sunatnya kerana terdahulu dari membasuh muka. Tak dah. Ni detail sangat lah. Dia anggapnya sunat benda dah.
tapi yang anggap macam basuh muka juga dah. Kerana dia ni niat ni pada basuh muka dah. Tu. Ni kita kata bendanya tak perlu dah bicis. Tahu tu kali-kali kita bahas dah. Pasalnya sebabnya niat ni benda terletak di hati dah. Kalau kita nak wuduk, automatik kita niat masa komo, masa basuh hidung dah, ataupun basuh tangan dah. Automatik dah. Lepas tu basuh muka, niat. Lah ikut mazhab kena niat juga situ dah. Kalau kita nak pergi pun, automatik dah. Tak sudah urusin dah. Kira niat dah. Dan kalau pada saat itu tidak diniatkan membasuh muka, hanya diniatkan berkumur-kumur saja, maka membasuh muka tidak terhitung fardu. Kerana niatnya bukan untuk membasuh yang wajib. Kerana itu ia wajib mengulang kembali membasuh muka. Namun berkumur-kumur dianggaplah sebagai sunat wuduk kerana letaknya terlebih dahulu dari membasuh muka. Apa-apa pun gitulah sunat lah kita anggaplah. Okay, seterusnya. Dan tersebut dalam Tuhfah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ini bahawasanya jikalau gugur fardu membasuh muka daripada seorang sebab ada penyakit pada sekalian mukanya dan tiada disertanya satir, nescaya wajiblah atasnya menyertakan niat wuduk dengan permulaan membasuh tangan. Dan jikalau gugur pula daripadanya fardu membasuh kedua tangan kerana ada penyakit seperti demikian itu, nescaya wajiblah atasnya menyertakan niat dengan menyapu kepalanya. Dan jikalau gugur pula daripadanya fardu menyapu kepala, nescaya wajiblah atasnya menyertakan niat dengan permulaan membasuh kaki. Dan tiada dipadakan niat wuduk itu dengan niat tayamum kerana berlainan hukumnya dan harus bagi yang mengambil wuduk menceraikan niat mengangkatkan hadas atau niat mensucikan daripada hadas atas segala anggota wuduknya seperti diniatkannya tak kala membasuh tangannya mengangkatkan hadas daripada mukanya. Jua tiada lainnya dan diniatkan tak kala membasuh tangannya mengangkatkan hadas daripada tangannya. Jua tiada lainnya demikian hinggalah sampai kepada kesudahan wuduknya. Nah, jadi sininya dia kata dah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar ni, jika kewajipan membasuh muka tidak dilaksanakan umpamanya kerana ada suatu penyakit pada mukanya, tak boleh nak basuh muka, ada penyakit, tak boleh kena air dah. Dan tidak ada kain yang dijadikan penutup muka. Dah nak basuh atas kain kau gapo, kalau balut tu kau gapo dah. Maka wajiblah dia menyertakan niat wuduk pada permulaan membasuh tangan. Jika juga membasuh tangan tidak dapat dilaksanakan kerana ada penyakit di tangannya, maka niat wuduk sertai dari permulaan menyapu kepalanya. Jika tidak dilaksanakan menyapu kepala kerana adanya suatu uzur, maka niat dimulai dengan permulaan membasuh kakinya. Ni kira ni tak boleh orang sakit. Niat wuduk boleh dianggap cukup kalau mempergunakan lafaz tayamum kerana kedua perbuatan ini sangat berbeza baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi hukumnya. Tayamum ni niat untuk mengharuskan, membolehkan ibadah semaya ke apa dah. Semaya kita akadah mengikut mazhab kita lah dah. Mazhab ni ada kata akadah juga dah, ganti air. Kita ni kata ganti air pun tak boleh akadah lagi dah. Dia hanya membolehkan, mengharuskan semaya dah. Jadi lain lah dari segi niat ni. Dia kata tak boleh niat sekali serentak antara tayamum dengan maksudnya anggap tayamum tu macam wuduk, tak boleh dah. Orang yang berwuduk boleh memisahkan niat mengangkat hadas Orang berwuduk boleh memisahkan niat mengangkat hadas atau niat bersuci dari hadas pada semua anggota. Anggota wuduknya seperti niatkan pada saat membasuh tangan dalam mengangkat hadas pada tangan saja. Pada saat membasuh tangan, berniat mengangkat hadas pada basuh muka lah. Dan pada saat membasuh muka, berniat mengangkat hadas pada mukanya. Demikianlah sampai akhir wuduk. Demikian juga yang berwuduk boleh menceraikan semua perbuatan wuduk umpamanya. Baca rumnya. Demikian lagi harus baginya menceraikan segala perbuatan wuduk seperti dibasuhnya mukanya dalam suatu masa, kemudian maka dibasuhnya pula tangannya pada masa yang lainnya. Demikianlah hingga kesudahan wuduknya. Maka pada tiap-tiap satu daripada masalah ini berkehendak kepada memperbaharui niat tak kala membasuh tiap-tiap anggota dari kerana tiada dibaharuinya niatnya tak kala itu nescaya tiadalah memadai akan dia wuduknya. Gini cara. Demikian juga ini berwuduk boleh menceraikan semua perbuatan wuduk umpamanya dibasuhnya mukanya pada satu waktu.
Kemudian pada waktu lain dibasuhnya pula tangannya pula. Cerah dalam waktu lain ni. Demikian seterusnya sampai selesai wuduk. Maksudnya tidak serentak dalam waktu yang sama lah. Mengikut mazhab kita ni kering pun tak apa dah. Kita basuh muka gapo, tangan tinggal. Kepala pergi kelai kering kotak dah. Muka kita gapo ni, baru basuh kepala ke kaki ke gapo dah. Jadi dia boleh cerah mengikut mazhab kita ni, tak ada masalah. Sebab ni lembut je, mudah kira sikit dah. Maka dalam kedua masalah di atas, hendaknya niat diperbaharui pada setiap kali membasuh anggota, kerana kalau niatnya tidak diperbaharui, tidaklah sah wuduknya. Dia ambil muka, dia buat niat lah. Lepas tu, tak ada air ko, ataupun dia berhenti ko, putus air ko, dia pergi lain dah, pergi masjid ke apa. Bila-bila sampai kering ke diri dah. Tapi dia kena, nak basuh hak tangan tu, kena niat pulak lah. Niat ni nak sambung niat wuduk tadi dah. Gitu dah. Baru jadi wuduk. Kalau dia pakai basuh dengan tidak niat, tak jadilah. Tapi niat tu benda kita telitah, kita tahu nak buat. Tu dah niat dah, tak sedut urusinya. Dan jikalau meniatkan seorang pada pertengahan wuduknya akan memutuskan wuduknya, nescaya putuslah niatnya, maka hendaklah dikembalinya akan niatnya tak kala membasuh anggotanya yang tinggal. Dan jikalau batal wuduknya pada pertengahan ia mengambil wuduk dengan hadas atau lainnya, nescaya diberi pahala atas barang yang telah lalu daripada perbuatan wuduknya, jika ada batalnya itu dengan tiada ikhtiarnya. Dan jika ada batalnya itu dengan ikhtiarnya usaha sendiri, dan maka tiadalah diberi pahala atasnya. Dan seperti demikian itulah sembahyang dan puasa yang batal ia pada sama tengah sembahyangnya atau puasanya. Ya, inilah kita baca syarah. Kalau seorang memutuskan niatnya pada pertengahan ambil wuduk, dia putus niatnya, maka niatnya terputus. Hendaklah dikembalikan niatnya pada saat membasuh anggota yang masih tertinggal. Nah, niat berhenti nak ambil berhenti mentah ambil semaya ke. Dia boleh sambung pula niat kalau kira sini dah. Bukan start pada awal lah. Dan jika wuduknya batal pada pertengahan wuduk kerana hadas atau lainnya, diberi pahala terhadap semua perbuatan wuduk telah dikerjakannya tadi. Kalau batal tadi, tidak dengan keinginan sendiri dah. Terbatal, terketuk, tergapo dah. Kalau tak apalah. Tapi kalau batal kerana atas keinginannya sendiri, maka ia tidak dapat pahala lah dari perbuatan wuduk yang telah dikerjakannya tadi. Tengah jalan dah. Kalau ambil semaya, lepas tu ketuk, tak sengaja dah. Lepas tu ambil semaya semula lah. Tapi nak bunyinya, itu boleh pahala dah kita basuh dah. Demikianlah juga berlaku dalam solat dan puasa yang batal pada pertengahan solat atau pertengahan puasa. Jadi kita pertengahan solat semaya-semaya tapi baru sakit perut terketuk ni, ataupun sakit perut. Semaya mata nak berok so. Semaya 2 rakaat nak berok. Jadi kita pun berhenti dah. Lorak ke jam ni. Jadi kita semaya 2 rakaat tu boleh pahala. Bukanlah kita sengaja nak berhenti dah. Tapi kita sakit perut dah. Begitu je puasa. Puasa-puasa tiba-tiba timbul masalah pun ada apa-apa, tiba-tiba orang sebuka puasa atau sakit atau macam-macam masalah. Jadi kita berhenti puasa dia. Atau kita sakit ke apa, dengan tidak sengaja kita buat tu, yang terdesak dan sebagainya, kita boleh pahala dah. Tak penuh puasa pun boleh dah pahala sikit dah. Gitulah maksudnya sini. Habis ni rukun kedua, kita basuh muka lepas ni dah. Rasa padat dah. Padat sekat ni, tapi detail tambah niat ni dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.